Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama yang seharus dibuat oleh pemilik rumah atau pemilik kedai sebelum mereka memagar atau mendinding rumah, seelok-eloknya mereka dapatkan bantuan daripada perawat Islam supaya apa-apa yang ada dalam rumah seperti sihir, santau, saka dan penunggu dikeluarkan terlebih dahulu. Dan apabila selesai perkara tersebut dibuat, barulah mereka melakukan kerja-kerja ataupun usaha-usaha untuk memagar ataupun mendinding rumah ataupun kedai masing-masing. Ini kerana jika mereka tidak membuat kerja-kerja pembersihan tersebut, mungkin dalam rumah ataupun dalam kedai tersebut telah ada penunggu di situ yang telah lama berada di situ. Selain daripada itu, mungkin juga ada sihir yang dihantar ke dalam rumah, yang mana apabila tuan berada di dalam rumah, sihir itu berada di dalam rumah. Begitu juga dengan kemungkinan juga tuan kedai ataupun tuan rumah yang ada terkena sihir dan seumpamanya, mereka apabila masuk dalam rumah, mereka membawa masuk sekali sihir ke dalam rumah dengan mengikuti mereka masuk. Jadi kerja-kerja memagar ini perlulah dibuat setelah kita membersihkan dahulu sihir, saka ataupun penunggu yang telah lama berada di rumah ataupun di kedai tersebut, supaya apabila kita buat kerja memagar, tidak ada lagi makhluk halus atau tidak ada lagi gangguan sihir yang berada dalam rumah ataupun dalam kedai. Langkah yang kedua ialah mengenal pasti tempat di mana kita akan membuat bacaan ayat kursi. Untuk memudahkan pemahaman, di sini saya tunjukkan rajah, di mana kalau tuan-puan lihat dalam rajah tersebut, kita boleh memilih untuk memagar menggunakan ruang pagar kita atau mengikuti pagar kita, pagar rumah kita, atau mengikuti ruang dalam rumah kita. Dan kalau tuan-puan lihat ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 7. Yang mana yang ketujuh itu ialah berada di tempat yang sama dengan tempat yang pertama. Ini bermakna tempat yang kita akan baca ayat kursi tadi akan bertemu satu pusingan, yang mana kita akan buat bergerak dalam pusingan mengikut arah tawaf, arah lawan jam. Dan akhir sekali, bila kita jumpa tempat yang sama, bermakna dinding yang dibuat ataupun pagar yang dibuat, insya-Allah telah pun bertemu hujung dengan hujungnya. Setelah kita telah kenal pasti tujuh tempat yang saya maksudkan tadi, barulah kita buat langkah yang kedua, iaitu kita angkat wuduk dan lakukan solat hajat 2 rakaat. Mohon pertolongan Allah supaya urusan memagar atau mendinding rumah ataupun kedai ini diberkati. Yang ketiga, kita azan dalam rumah dan kita berada di tengah-tengah rumah. Ya, kita pilih tempat di tengah-tengah rumah supaya suara azan kita tadi didengari di seluruh rumah. Ya, semasa azan kita berada di tengah-tengah rumah, berdiri menghadap kiblat dengan suara yang agak lantang supaya seluruh rumah terdengar suara azan. Tujuannya ialah untuk menghalau mana-mana ataupun sisa-sisa makhluk halus ataupun gangguan-gangguan yang masih ada dalam rumah ataupun dalam kedai. Sebelum azan, pastikan kita membuka semua pintu-pintu bilik, termasuk bilik air, stor dan sebagainya, supaya suara azan tadi dapat didengari di dalam bilik juga. Tetapi tak perlulah buka pintu untuk turun ke laman rumah. Setelah selesai azan, barulah kita buat langkah yang keempat, iaitu kita berdiri di tempat yang telah kita tentukan sebagai tempat pertama untuk kita berdiri tadi, yang mana sama ada di luar rumah, di hadapan pagar, ataupun dalam rumah berhampiran dengan pintu utama. Dan kita berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian kita bacakan ayat kursi dengan suara yang agak terang. Dan apabila selesai baca ayat kursi, kita bergerak ke tempat yang kedua. Semasa kita bergerak daripada tempat pertama ke tempat kedua, jangan lupa kita selawat dalam hati supaya pergerakan kita itu tidak putus. Maknanya pagar yang kita bina antara tempat yang pertama, tempat yang kedua tidak putus. Dan apabila selesai baca ayat kursi di tempat yang kedua, kita selawat lagi sambil kita bergerak ke tempat yang ketiga. Kita bergerak ke tempat yang keempat, 5, 6. Apabila selesai lagi baca ayat kursi di tempat yang ke-6, kita bergerak ke tempat yang ke-7 dan jangan lupa teruskan baca ayat kursi. Dan apabila kita selesai sahaja baca ayat kursi di tempat yang ke-7,
pastikan kita berdiri tempat yang sama supaya ianya bertemu antara tempat yang kita mula dengan tempat yang kita berakhir. Dan apabila kita selesai baca ayat kursi di tempat yang ketujuh ini, selesailah proses memagar ataupun mendinding rumah untuk kali ini. Dari segi berapa kali hendak lakukan kerja-kerja memagar atau mendinding rumah ataupun kedai ini, saya sarankan untuk pertama kali tuan-puan lakukanlah untuk 3 hari berturut-turut ataupun 7 hari berturut-turut. Kemudian lakukan pada setiap 7 hari. Jadi seelok-eloknya sebelum tuan-puan melakukan kerja-kerja memagar atau mendinding rumah ataupun kedai, seelok-eloknya tuan-puan rancanglah dahulu masa supaya ianya boleh dilakukan secara konsisten. Semoga dengan berkat dia panggil istiqamah ini, ya, insya-Allah Allah akan permudahkan usaha kita. Dari segi waktu, terpulanglah kepada tuan-puan berdasarkan kesesuaian tuan-puan untuk melakukannya. Dan biasanya kalau ditanya pandangan saya sebagai perawat, saya sarankan supaya dilakukan selepas solat Isyak, kerana masa yang diperlukan juga agak panjang, ataupun kita boleh tumpukan kepada urusan untuk membuat memagar ataupun mendinding rumah ini. Dalam kita melakukan memagar dan mendinding rumah ataupun kedai tadi, hendaklah kita sentiasa hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya usaha yang kita lakukan ini diberkati dan rumah ataupun kedai kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan makhluk halus, sama ada sihir, saka ataupun penunggu tempat tersebut. Itu sahaja perkongsian daripada saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.